Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim Zahari bin Aziz dari kelas DSI 2B. Hari ini saya akan membincangkan atau membahaskan mengenai Pelan Integriti Nasional. Pelan Integriti Nasional atau lebih dikenali sebagai PIN merupakan salah satu pelan atau dasar kerajaan untuk semua lapisan masyarakat di Malaysia tanpa mengira latar belakang, kaum, agama dan bangsa dalam memastikan masyarakat Malaysia mengamalkan prinsip etika dan integriti dalam kehidupan seharian mereka. Pelan ini juga secara tidak langsungnya mampu mencekapkan lagi urus tadbir kerajaan. Pelan ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 23 April 2004. Objektif utama Pelan Integriti Nasional ini ialah memberikan hala tuju dan panduan kepada semua ataupun kepada pelbagai sektor dalam memastikan dalam membina masyarakat yang mengamalkan konsep 5B, iaitu berharmoni, bersatu padu, beretika, berintegriti dan juga bermoral. Konsep PIN pula ialah memberikan hala tuju dan panduan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang mereka dalam memastikan masyarakat Malaysia mengamalkan prinsip etika dan integriti dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Dina. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang strategi Pelan Tindakan Nasional, kejayaan Pelan Integriti Nasional dan kesimpulan. Okey. Strategi Pelan Tindakan Nasional. Keseluruhan pendekatan strategi dan pelan tindakan bagi mencapai objektif dan sasaran PIN merupakan salah satu agenda utama negara dan kini dirujuk sebagai agenda integriti. Matlamat agenda integriti boleh dicapai dengan mengatur secara rapi strategi pelaksanaan dan pelan tindakan untuk pelbagai institusi masyarakat dan negara. Okey, tindakan untuk pelbagai institusi masyarakat negara itu ialah: yang pertama, institusi keluarga; yang kedua, komuniti; yang ketiga, masyarakat sivil; yang keempat, institusi sosial budaya; yang kelima, institusi agama; yang keenam, institusi ekonomi; yang ketujuh, institusi politik; yang ke-8 iaitu yang terakhir sekali adalah institusi pentadbiran. Itu merupakan strategi Pelan Tindakan Nasional. Okey, kejayaan dalam Pelan Integriti Nasional ni pula adalah mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dengan lebih berkesan. Lepas tu, meningkatkan kecekapan sistem pengurusan perkhidmatan awam dan mengatasi masalah birokrasi. Okey, antara kejayaannya lain adalah meningkatkan bertanggungjawab sosial korporat dan mengukuhkan institusi keluarga dan masyarakat. Itu merupakan kejayaan kalau kita dapat berjaya melakukan Pelan Integriti Nasional. Okey, kesimpulan untuk Pelan Integriti Nasional adalah PIN adalah salah satu sektor masyarakat dan negara yang akan menjadi kekuatan yang ampuh untuk mengubah wajah masyarakat dan negara Malaysia. Ia juga mampu membolehkan Malaysia untuk menangani cabaran baru pada abad ke-21 dengan lebih berkesan. Kesemua ini akan menyumbang kepada pencapaian cita-cita untuk menjadikan masyarakat yang lebih maju. Dan itu merupakan penerangan saya tentang Pelan Integriti Nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syariah Al-Faiz bin Syarif Wadi dari kelas DSI 2B. Saya ingin menerangkan tentang belia. Taklif belia. Golongan belia dikategorikan kepada golongan berumur 15 hingga 40 tahun dan meliputi 42% daripada jumlah 2 juta penduduk di Malaysia. Walau bagaimanapun, dari segi strategi pelaksanaan program dan orientasi aktiviti, tumpuan utama ialah mereka yang berumur 18 hingga 25 tahun. Golongan ini merupakan tenaga bergerak dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Seterusnya, memandangkan belia memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan sebagai bakal pemimpin negara. Usaha bagi mewujudkan organisasi belia yang mantap dan sistematik amatlah diperlukan. Dasar program Induk Belia Negara dilancarkan pada bulan Jun tahun 1991. Kemajuan belia merupakan kemajuan negara. Matlamat belia.
matlamat dasar ni ialah membina belia untuk kesejahteraan negara. Seterusnya, objektif belia. Objektif belia ada 6. Yang pertama, memupuk keperbadian belia. Yang kedua, mendorong pertanyaan belia. Yang ketiga, menjadikan belia sebagai teras integrasi nasional. Yang keempat, belia dianggap mempertahankan ekonomi dan sosial politik negara. Yang kelima, memajukan belia. Yang terakhir, membangunkan sosial ekonomi golongan belia selain memperkukuhkan perpaduan keselamatan negara. Prinsip-prinsip dasar belia ada 6 juga. Yang pertama, mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, mewujudkan semangat perpaduan, kesukarelaan dan menggalakkan autonomi. Yang ketiga, mewujudkan sifat-sifat kepimpinan yang matang. Yang keempat, menggalakkan pertanyaan dalam proses perancangan negara. Yang kelima, membina moral yang tinggi, sikap yang mementingkan penjagaan kesihatan dan kecerdasan diri. Yang terakhir, mencapai taraf keilmuan yang luas dan mendalam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamal Samsudin. Baik, hari ini saya akan menerangkan tentang strategi pelaksanaan. Dia mempunyai beberapa strategi. Yang pertama adalah pembangunan ilmu. Yang kedua adalah pembentukan sikap. Yang ketiga adalah pembangunan kemahiran dan keusahawanan. Yang keempat adalah pembukaan gaya hidup yang sihat. Yang kelima adalah kemudahan interaksi sosial. Yang keenam adalah perkongsian dalam pembangunan. Yang ketujuh adalah jalinan hubungan antarabangsa. Pembangunan ilmu mempunyai beberapa dasar. Yang pertama adalah mereka akan melaksanakan pendidikan agama dan moral, pelajaran formal dari prasekolah IPT dan lain-lain. Seterusnya adalah pembentukan sikap. Mereka akan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan belia melalui seminar khusus dan lain-lain, perlibatan dan penyertaan yang aktif dalam badan-badan yang menggubal dasar di semua peringkat. Seterusnya adalah pembangunan kemahiran dan keusahawanan. Mereka akan melakukan dalam bidang teknikal, bidang usahawan dan bidang pertanian. Seterusnya adalah pembukaan gaya hidup yang sihat. Belia digalakkan menyertai persatuan atau aktiviti sukarela yang dapat memupuk gaya hidup yang sihat, cergas dan dinamik. Seterusnya adalah kemudahan interaksi sosial, perkongsian dalam pembangunan dan jaringan hubungan antarabangsa. Pelaksanaan strategi ini adalah mereka akan menyediakan program keilmuan dan latihan kepada jenis muda yang dianjurkan bersama oleh agensi sektor awam, swasta, pertubuhan belia dan pertubuhan kerajaan. Seterusnya adalah prinsip pelaksanaan. Semua program dan aktiviti diselaraskan berasaskan strategi dan pelan tindakan yang telah ditentukan berteraskan kepada prinsip-prinsip rukun negara dan dasar-dasar utama yang berkaitan. Seterusnya adalah pencapaian. Belia akan sedarkan tanggungjawab mereka terhadap negara. Yang kedua adalah dapat mengurangkan masalah sosial. Seterusnya adalah belia akan menjadi lebih progresif. Kesimpulannya di sini adalah dasar belia negara adalah panduan yang dapat memberi peluang dan ruang kepada semua pihak dalam merancang dan melaksanakan program untuk memperkasa pembangunan belia. Sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum.